وصلى الله على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat mukminin mukminat yang dimuliakan dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan ke hadrat Ilahi. Diberikan kesempatan, kekuatan, keizinan pada hari ini dapat kita menyelesaikan hari yang puasa hari keempat dah. Hari keempat ni kira-kira paling kurang dah 10 juzuk lah baca. Betul kan? Alhamdulillah. Dan kita iftar sama-sama, alhamdulillah. Juga banyak kebaikan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada program aktiviti yang juga kita harapkan ia menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merenung ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, di antara surah yang sering dibaca, bahkan sebahagian surau hari ini menjanjikan itu sebagai rutin setiap malam, iaitu membaca surah Al-Mulk pada setiap malam sebelum balik selepas isyak tu. Dan kita sedikit mengulang kajilah surah ini supaya kita bertambah segar, bertambah semangat, bertambah motivasi kita. Kerana kalau orang tanya apakah tips, apakah motivator terbaik, tentunya motivator terbaik dalam hidup kita ini adalah Al-Quran dan juga sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau di kalangan orang-orang yang terjun dalam dunia training apa semua ni, pergi tengok balik konten-konten yang disusun oleh tak kiralah mana-mana tokoh motivasi Muslim dan non-Muslim, akhirnya kita semua balik pada Al-Quran dan Sunnah juga sebenarnya. Tak lebih ia sekadar dimodulkan, kan? Lalu marilah bersama-sama untuk kita mengulang kaji surah Al-Mulk ini yang saya nak bincang dalam 3-4 ayat sebelum masuk isyak ini, untuk kita menyelami bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pun melakarkan di dalam Al-Quran ini cerita atau keadaan yang pasti berlaku di hari akhirat kelak. Lebih tepat atau lebih spesifik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala create ataupun buat satu skrip yang berlaku di kalangan wal'iyadzubillah penduduk neraka, yang mana skrip ini kita baca di ketika kita hayat sekarang. Kerana Al-Quran di hari akhirat esok sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi ibadah setelah kiamat berlaku. Tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada baca Quran, tidak ada lagi pengabdian. Kerana hari kiamat adalah Yaumuddin, hari pembalasan, hari timbang, hari melihat Yaumul Jaza, hari melihat ganjaran masing-masing. Demikian iqab, balasan masing-masing. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala lakarkan atau ceritakan kepada kita dalam surah Al-Mulk ini, saya nak petik bermula daripada ayat yang ke-6. Pada handphone boleh buka tengok. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini adalah sebahagian plot ataupun gambaran bagaimana Allah menceritakan dialog antara penghuni neraka wal'iyadzu billah dan juga penjaga neraka. Ini cerita, kalau hari ni drama ke filem kan ada skrip, sebelum nak syuting kena tengok skrip. Yang ini itu berlakon. Buat-buat berlakon lah, tapi ini skrip real. The reality script yang Allah Ta'ala buat, yang perkara ni confirm berlaku. Skrip ni memang akan ada wataknya secara pasti, dan ia bukan lakonan. Apa yang Allah cerita? Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang-orang kafir. Kafir kita tahu adalah beberapa keadaan. Tentunya kafir di sini merujuk orang yang mati dalam kekafiran. Kerana hari ini kalau kita tengok dalam keadaan hidup kita ni, ramai orang kafir, tetapi ada orang kafir yang penghujungnya tidak kafir, akhirnya masuk Islam, beriman dia, Masya Allah. Dan demikian ada orang hari ini beriman, wal'iyadzubillah, penghujungnya na'udzubillah, tidak beriman. Macam-macam tuan-tuan hidup ni, kan? Tapi ayat ini cerita tentang kafir terhadap Tuhan mereka, yang Allah sebut azabu jahannam. Bagi mereka itu azab neraka yang amat pedih. Mana azab jahannam lah, neraka jahannam. Antara nama-nama neraka di sana ada sa'ir, jahannam, saqar, wa bi'sal masir, dan malanglah, celakalah penghujung mereka itu. Allahu akbar. Lepas tu kita minta kan doa agar Allah tetapkan hidayah kita. Hari-hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tadah tangan minta, dalam solat minta berulang-ulang kali. Ni kejap lagi kita tarawih, berpuluh kali kita ulang ihdinas siratal mustaqim. Minta tuan-tuan. Membacanya bukan membaca dengan lidah semata-mata, membaca dengan jiwa yang meminta. Lepas tu hidup kita akan lebih baik insya-Allah. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Kemudian Allah kata idza ulqu fiha, apabila mereka ini dihumban. Kalimah ulqu, ilqa, bermaksud melontarkan atau dilontarkan, dihumban, dicampakkan. Dia bukan diletakkan. Kita doa Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkan kami ke dalam syurga. Tapi untuk ahli neraka ni Allah sebut mereka yang dihumban. Humban, bayang macam mana humban. Kan? Apabila mereka dihumban fiha, ke dalam neraka tersebut, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Akan kedengaran syahiqa. Allah menggunakan kalimah sami'u past tense. Benda belum jadi lagi, tapi telah past tense, confirm jadi maksudnya. Ta'kidul wuqu', confirm berlaku. Sami'u laha syahiqa, akan kedengaranlah pekikan, tempikan, teriakan. Wahiyya tafur, dalam keadaan neraka yang membuak-buak. Takadu tamayyazu minal ghaidh
neraka itu menzahirkan, menunjukkan ghaiz, kemarahannya. Ghaiz ni, ghaiz ni antara sikap tak boleh ada kepada orang mukmin. Marah. Bukanlah marah tu tak boleh ada tu kita tak ada perasaan marah, ada tapi tak menzahirkan kemarahan. Tu maksud dia. Marah normal manusia, tapi penzahiran kemarahan tu. Kalau zahirkan kemarahan itu apatah lagi berlebih-lebihan, dia pasti akan lebih banyak bawa kerosakan daripada kebaikan. Kerana marah itu daripada syaitan, kan? Marah itu api. Sebab itu Nabi suruh kita buat apa bila marah? Duduk, baring, wudu, kan? Padam api marah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dihumban satu kelompok demi satu kelompok, satu kelompok demi satu kelompok. Oi, penghuni neraka ni ramai tu Tuhan. Allahu akbar. InsyaAllah semua ahli qaryah An-Nur ahli jannah. Amin. Cuma kerana ini Quran kita baca dan kita renung, kita insya-Allah optimis, mudah-mudahan tadah tangan hari kita doa, kita sujud, kita doa, waqina azabannar, selamat kami ya Allah dari neraka. Tapi tetap kita ada rasa takut dengan neraka, bimbang kita. Jangankan masuk bahang neraka, kalau boleh kita tak nak kena, jauh tak nak kena, kerana kedahsyatan neraka, kan? Apabila dihumban satu kelompok demi satu kelompok, lalu apa yang berlaku? Sa'alahum khazanatuha. Lalu bertanyalah penjaga neraka tersebut. Siapa dia? Malik atau malaikatul malik, iaitu penjaga neraka. Apa yang dia tanya? Alam ya'tikum nazir. Ini soalan dia. Alam ya'tikum nazir. Wahai penduduk neraka, dulu ni kamu dekat dunia ni, dulu ni bukankah pernah didatangi kepada kamu nazir? Apa nazir? Dia kalau masjid ada nazir, itu nazir, dha ni zal, nazir. Beza. Nazir iaitu orang yang memberi peringatan. Sebab itu Nabi SAW nazir. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kami utuskan engkau wahai Muhammad sebagai bashir, yang membawa khabar gembira, dan nadhir, yang memberi cerita yang menakutkan. Nabi SAW. So nadhir adalah merujuk kepada, kalau zaman Nabi, nabilah, sahabat. Zaman kemudian, hatta zaman sekarang, tuan-tuan jadi nadhir kepada keluarga. Balik cerita kepada anak, kepada suami, kepada isteri. Ibu-ibu pesan kepada kita, jadi nazir kepada kawan-kawan kita. Mungkin di office ada, tak tahulah kan, kod lah, ada yang culah tak puasa, nazir. Jangan, takut kita neraka. Cerita, kita kena jadi nazir, tugas kita, kan? Lalu Allah kata apa? Malaikat sebut, alam ya'tikum nazir. Lalu dia balas, dijawab oleh penduduk neraka, qalu bala qad ja'ana. Ya, memang telah datang pun. Tuan-tuan tengok dialog ni. Bala, ya memang dah datang. Qad ja'ana nadhir, telah datang pun kepada kami nadhir. Tapi apa kami buat? Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami kata, mana ada apa-apa, tak ada apalah, semua ni merepek lah, apa semua azab apa. Tuan-tuan, ini benda ni mungkinlah orang tak cakap lah hari ni macam direct, tapi karakter indirect itu terhasil daripada perkataan yang macam ni. Ini bab remeh bab solat, sebahagian remeh bab tutup aurat. Ibu-ibu akak-akak semua tak tutup aurat, satu hal, mungkin dia nak, tapi macam-macam lah. Kadang-kadang masalah ilmu tak jelas, masalah kefaham, macam-macam. Ada orang dia tahu memang wajib, tapi dia rimah dengan tudung. Tu masalah. Dia kena tengok tu, sebab tu dia tak sama. Orang buat salah ni tak sama nilaian dia. Semua orang ada karakter, ada angle masing-masing, ada sudut pandang yang berbeza. Dia bukan sama. Jadi
Nak sebutnya ini antara orang yang memperlekehkan hukum syarak, ketetapan Allah, yang tolak syariat Allah terang-terang. Walaupun bukan dengan perkataan. Ada orang dia nak berubah tapi dia mungkin segan, ambil masa. Dia memang nak berubah. Ini macam-macam keadaan. Baik. Kemudian tak, dia mengaku tidak ada illa. Kemudian Allah menyebut in antum illa fi dhalalin kabir. Sungguhlah kamu ni semua dhalal. Kamu ni sangatlah sesat. Kabir, kesesatan yang amat besar, kesesatan yang nyata. Dalam ayat lain kita baca dhalalin mubin dalam surah Yasin kan. Maksud sama. Kamu telah terpesong jauh. Sebab itu kita ni ialah alhamdulillah ibadah siang malam. Tapi kita tetap minta hidayah daripada Allah. Kerana bimbang dalam hidup kita ni, culas kita, tergelincir kita, tersilap kita, tersasar kita dalam banyak hal hidup kita. Kita merintih kepada Allah, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Kita tadah tangan dalam salat, kita baca dalam suratul Fatihah, kita minta. Kerana kita tahu hidup ni tanpa panduan petunjuk Allah Ta'ala, terpesong kita. Kemudian Allah menyambung bicara dalam ayat surah ini, masih perkataan orang-orang kafir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah, tonton tengok ni cerita ni. Kalaulah ada apa lagi dah? Tak ada apa dah. Kita ni, mudah-mudahan ini bukan dialog kita tuan-tuan, tapi kita baca ni kat dunia. Ni untuk kita baca dunia. Akhirat na'udzubillah tak murah. Tapi nak ceritanya, akhirat tetap hari penyesalan untuk semua orang. Orang ibadah menyesal, orang buat jahat lagi menyesal. Ustaz akan menyesal, imam akan menyesal, semua akan menyesal. Menyesal jadi so. Kerana kita akan rasa akhirat nanti, banyaknya loss aku. Kalau orang tu kuat ibadah, dia akan menyesal, patut lebih banyak aku boleh buat. Pun aku buat banyak, taklah begitu berkualiti, taklah begitu khusyuk ibadah aku. Menyesal. Menyesal banyak hal kita nanti. Jadi sebelum menyesal pada hari Yaumun Nadamah, menyesallah kita di dunia. Walaupun kita tahu kita dhaif, kita tak mampu. Kita puasa siang hari, kita bangun tengah malam, ya Allah, puasa aku siang tadi agak-agak banyak mana lah kau kira ya Allah. Aku pergi pasar, duk tengok aurat orang, contohlah. Jumpa kawan, duk sembang. Sembang tu baguslah, tanya khabar kang, mengasuk sikit cerita hal orang apa. Akhirnya menyesal kita. Saya begitu tuan-tuan, menyesal. Hari ni saya pagi tadi seremban. Tak apalah kan, alhamdulillah program baik-baik, tapi ada rasa kesal tu ada jugalah. Hari ni saya tak dan sentuh Quran ni. Pagi tadi saya baru nak masuk 7 juzuk. Tadi saya forum dengan ahli Majlis Fatwa Negeri Sembilan, guru saya Dr. Syuhada. Dia dah juzuk 11, cemburu saya. Tak ada nak ligan. Kan? Tapi nampak macam mana kan? Kita balik rumah, anak kecil-kecil apa semua tak. Tapi maknanya kesal. Saya duk target lah, mungkin tak sampai lah, susah. Tapi kot boleh sekhatam, satu kali khatam lebih sikit. Ada power lebih, pergi 2 kali. Tapi kurang-kurang sebelum 20 Ramadan dapatlah sekali khatam tu. Kan? Nak tekanlah gear tu kan. Tapi macam tu lah kan. Bila kita pergi sana sini kan, jadi masa kita makan kat situ pula kan. Jadi lepas tu tadi saya dah melawati kan, ada meeting kejap pukul 4 tadi. So tapi nak sebut, kita kena fikir macam tu. Kalau kita tak, cukuplah aku ini 2 muka dah. Dia lah ujung Ramadan 2 juzuk, syok dah 2 juzuk syok. Kan? Bukanlah kata daripada tak ada baik ada lah kan, daripada orang tak ada langsung, alhamdulillah lah kan, ada 2 juzuk tu. Tapi kita rasa macam tahun depan tak tahu lagi ada Ramadan ke tidak. Untuk kita Ramadan ada insya-Allah. Kita ni kan, demikianlah kehidupan ni, penyesalan. Tarawih kita buat 20 kan, kita pun fikir buat 20 alhamdulillah, tapi nak kena tumpu, nak kena khusyuk, fokus kan. Buat 8 pun pendek, tak fokus pun rugi juga. Buat jugalah 20, tapi kita nak banyak dan berkualiti. Demikian supaya kita lebih upgrade,
menghayati, menilai segala amalan kita. Orang lain tak boleh nilai amalan kita. Mungkin amalan tuan-tuan jauh lebih sukses daripada amalan saya. Saya tidak tahu, kita tidak tahu. Tapi pokoknya kita pakat-pakat nilai amalan kita sendiri. Siapa tahu? Yang duduk di bawah lebih mulia yang duduk daripada duduk yang di atas ni. Tak ada siapa tahu. Tapi demikian, kita muhasabah, kerana nanti di akhirat, di situ hakikatnya pasti menyesal. Jadi sebelum menyesal, kita menyesallah hari ini supaya kita koreksi, tengok balik segala amalan kita. Lalu mereka kata apa tadi? Kalaulah kami fikir sungguh-sungguh, kami renung, kami hitung, kami takkan masuk neraka ni. Ni di alam neraka ni. Tapi ini realiti perkataan mereka. So nak sebutnya, kita insya-Allah mudah-mudahan Allah selamat, tapi membayangkan betapa penyesalan itu berlaku kepada ahli neraka. Kita menyesal dahululah di dunia. Kerana nanti di medan akhirat menyesal pun tak padan mana dah. Mungkin kita insya-Allah dapat syurga, tapi tengok orang lain, tingkat atas yang kita duduk bawah. Menyesal tak? Jadi menyesal kita itu kerana bukan untuk rasa down, rasa putus asa, tapi menyesal untuk membaiki diri. Bukanlah nadamah itu menyebabkan kita semakin futur, makin lemah, tetapi nadamah, penyesalan kerana untuk kita lebih bersemangat, menghitung, menilai diri kita, memperbetul diri kita insya-Allah. Dan akhirnya mereka kata apa? Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Mereka mengaku akan dosa-dosa mereka. Semua nak ingat balik. Semua nak fikir balik, mengaku, admit akan kesalahan depan Allah. Sebab tu hari ni kita tanda tangan Rabbana zalamna anfusana. Tuan-tuan baca dengan hati, tuan. Baca dengan rasa yang menyesal. Rasa kita sebut, Tuhan kami zalim pada diri kami. Kita baca, kami zalim. Kalau kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir, dia tak rasa dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Dia kena sampai. Bau ruh ibadah masuk, bau ruh Ramadan tembus. Jadi kita meriah Ramadan, ibadah, ramai makan, tapi kita ada suasana pengabdian yang jelas dalam sanubari kita. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka itu akhirnya ashabis sa'ir, menjadi ashab, orang-orang di kalangan ahli neraka. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Ini keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang mati dalam kekufuran. Adapun kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam Islam, dalam iman, dalam husnul khatimah, dalam pengakhiran la ilaha illallah. Hidup ni tak ada apalah, habis nyawa kita, yang paling kita nak keampunan Tuhan. Kita baca tiap malam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami nak syurga Engkau ya Allah. Lindung kami ya Allah, pelihara kami dari azab neraka Engkau ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Tuhan, sesungguhnya Engkau tuhibbul afwa, afu, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, sukakan kemaafan. Fa'fu anni atau fa'fu anna, maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, banyak dosa kami ya Allah, kurang ibadah kami, kurang kualiti puasa kami, maafkan kami ya Allah. Minta. Ini adalah pengharapan daripada hamba yang hina ini, penuh berdosa, penuh kekurangan, penuh kejahilan lagi. Jadi Ramadan ini insya-Allah berbaki lebih kurang 26-25 hari. Mudah-mudahan Allah terus pimpin kita, dan saya doakan surah An-Nur ni istiqamah meriah. Kerana saya sebut di mana-mana, kita sedih sebahagian tempat meriahnya pada beberapa hari awal. Saya sebut di semua tempat. Duka cita. Seminggu awal naik 10 hari surut, naik 15 hari makin kuat. Lagi sedih 10 akhir Ramadan hilang terus. 10 akhir Ramadan hilang. Ketika kita memburu Lailatul Qadri, dia memburu Lailatul Qamdari. Macam mana? Ini paradigma yang mesti dibetulkan. So insya-Allah
Mudah-mudahan semua ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik semua insya-Allah meriahkan surau kita. Datang ramai-ramai, yang mana belum datang ajak insya-Allah ramai lagi. Ke semua ni jemaah An-Nur ni ramai lagi dah. Ramai lagi. Habis dah. Habis dah. Terbaik dah tu. Jadi kita ajak kempen, buatlah macam mana. Ikhtiar, mudah-mudahan Allah Taala pimpin kita semua. Jadi saya kira setakat itu, mudah-mudahan Allah Taala kurniakan semangat, istiqamah, hindarkan kita daripada kemalasan, mudah-mudahan sepanjang Ramadan, dan hasilnya insya-Allah dengan istiqamah kita sepanjang Ramadan ia akan membenihkan atau menghasilkan selepas Ramadan kita juga orang-orang istiqamah insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.